Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, all my student, let's continue our lesson on the next part of the topic of transport system. Previous lesson, kita dah belajar tentang transportation of water and mineral dan dia berlaku sepanjang xylem. Kita jangan lupa bahawa in plant ada satu lagi transportation yang berlaku, iaitu transportation of sugar. Transportation of sugar adalah sedikit berbeza berbanding dengan transportation of the water and mineral. Sebab transportation of sugar berlaku pada kawasan phloem. So transportation of sugar berlaku pada satu kawasan yang dipanggil sebagai phloem. Transportation of sugar boleh berlaku kepada bilateral movement. Dia boleh berlaku daripada pergerakan bawah ke atas dan juga pergerakan atas ke bawah. Berbeza dengan unilateral movement of the water and mineral. Water and mineral hanya berlaku pergerakan daripada akar naik ke kawasan chute. Untuk transportation of the sugar, dia berlaku daripada kawasan source going to the sink. So kawasan source dan juga kawasan sink boleh jadi bahagian source bawah, sink di atas, bahagian source atas, sink di bawah. So pergerakan makanan sugar ini boleh berlaku dalam bilateral movement. Untuk sugar, kita akan menggunakan satu term dipanggil sebagai translocation. The transport of photosynthetic product is called as translocation. So highlight perkataan translocation of sugar. Di dalam phloem, kita panggil kandungannya sebagai phloem sap. The phloem sap can move from the site of sugar production. Highlight perkataan sugar production. Sugar production site dipanggil sebagai source. Dan source ini akan bergerak to the site of sugar use or store. So highlight perkataan site of sugar use or store. So kawasan di mana sugar ini digunakan atau disimpan dipanggil sebagai sink. So the translocation of the sugar is going from the source to sink. Bagaimanakah mechanism of translocation ini berlaku? Mechanism translocation ini berlaku dengan menggunakan bulk flow by positive pressure. Dia berlaku bagaimana? Menggunakan bulk flow. Pergerakan secara pukal bergantung kepada tekanan. Bulk flow by the positive pressure. Satu diagram penting untuk kamu lakarkan adalah diagram ini. Penting untuk kamu lakarkan diagram ini, dan diagram ini adalah diambil daripada diagram dalam buku iaitu menggunakan bulk flow by the positive pressure ataupun pressure flow hypothesis. So kamu akan lukis satu kawasan dinamakan sebagai source. Dan kamu akan lukis satu bahagian dinamakan sebagai sink cell. Source cell, sink cell. Dan kamu akan kenal source cell dengan sink cell ni berada dekat satu bahagian yang dinamakan sebagai sieve tube. Sieve tube adalah phloem. Dan phloem juga berada nearby dengan satu bahagian dipanggil sebagai vessel element. Vessel element adalah xylem. So saya buat satu gambar dia. Ini So kita ada source, sugar source, kita ada sugar sink, so kita ada sieve tube, kita ada vessel element untuk xylem. So sieve tube ni letak dalam kurungan, dia adalah phloem. So teori translocation adalah bulk flow by positive pressure ataupun ada nama lain adalah pressure flow hypothesis. Bagaimana nak study pressure flow hypothesis ini? The pressure flow hypothesis akan diterangkan bermula daripada source cell terlebih dahulu. Saya nak kamu kenal source cell. The source cell is a cell that undergo photosynthesis. Highlight perkataan photosynthesis. So ini adalah sugar source. Kawasan ini adalah kawasan di mana photosynthesis berlaku. So photosynthesis akan menghasilkan sugar and produce sugar. Bahagian pokok yang menghasilkan sugar dan menjalankan fotosintesis adalah mesophyll cell at leaf. Mesophyll cell yang berada pada daun tersebut. So sugar dihasilkan dekat sini. Untuk mengangkut sugar,
the sugar akan ditukarkan dalam bentuk disaccharid dinamakan sebagai sucrose. So selepas sugar dihasilkan, untuk diangkut dia akan menghasilkan sucrose. So sucrose ini akan bergerak. So kalau bergerak kita panggil dia sucrose. The sucrose actively transport into the sieve tube. So dia akan transport sucrose ke dalam sieve tube. Mana sieve tube? Ini. So nombor 2. So ini nombor 2 ya. The sucrose is actively transport into the sieve tube. Perkataan yang saya nak kamu highlight adalah active transport. Sebab pergerakan sucrose biasanya adalah against concentration gradient. Sucrose yang berada dalam sieve tube ni tidak boleh bergerak. Dia tak akan bergerak. Dia akan accumulate dekat kawasan ini. So nombor 3. The sucrose is accumulate at the sieve tube near the source. Near source. Dia akan accumulate. Sebab tu concentration dekat sini sentiasa tinggi. Sebab sucrose berkumpul dekat situ. Apabila sucrose accumulate dekat kawasan sieve tube, maka solute akan tinggi. Kandungan solute itu tinggi menyebabkan water potential akan menjadi rendah. So water potential inside sieve tube near source cell is reduced. Water potential inside sieve tube near the source cell adalah rendah. Highlight water potential, highlight perkataan reduce. Apabila water potential dekat kawasan ini rendah, ia adalah satu proses penting untuk menarik air. So, water diffuse. Water will diffuse into the sieve tube. Biasanya water akan diffuse daripada xylem vessel. Dia akan bergerak masuk ke sini. Ada liang-liang antara dinding ya. Jadi air boleh bergerak masuk ke dalam sieve tube. Air juga kadang-kadang bergerak daripada source cell masuk ke sini. So apabila air mula masuk ke dalam sieve tube ini, dia akan masuk secara osmosis. Sebab osmosis definisi dia adalah the movement of the water, diffusion of the water from the high water potential to the low water potential. Jadi bila air mula masuk ke dalam ini, sucrose akan bercampur dengan air. Ini dinamakan sebagai phloem sap. Air yang masuk tu adalah sangat penting. Nanti saya terangkan kenapa dia sangat penting air yang masuk tersebut. So semua daripada 1 sampai 5 ni berlaku dekat kawasan source. Kita akan study dia bersama 3 peringkat. Kita akan study dekat kawasan source. Apabila kamu tahu bahawa air mula masuk, air akan menghasilkan satu tekanan. So the uptake of water generate positive pressure. Kita sedang bincangkan bagaimana generation of pressure ini berlaku ya. So air yang masuk tu akan menghasilkan satu pressure. Nama pressure tu adalah hydrostatic pressure. Dan hydrostatic pressure ni adalah sangat tinggi at the sieve tube near source cell. So apa saya nak kamu tahu, pressure yang dihasilkan dekat sini adalah sangat tinggi. Okay, disebabkan kemasukan air. Dan pressure daripada tekanan air dinamakan sebagai hydrostatic pressure. Apabila pressure dekat situ akan menjadi tinggi, the positive pressure akan force the phloem sap. Highlight perkataan phloem sap. Ada masa saya guna perkataan sucrose, ada masa saya guna phloem sap. The positive pressure akan force the phloem sap along sieve tube to the area with low pressure. Dia akan tolak phloem sap ni menuju ke kawasan di mana kurang pressure. Biasanya kawasan yang kurang pressure ni adalah kawasan sieve tube near sink. Near sink. Sink. Apabila sampai dekat kawasan yang kurang pressure iaitu dekat sink, the sieve tube near sink akan transport sucrose into the sink cell. The sucrose transport into the sink cell. Highlight perkataan sucrose, highlight perkataan transport, highlight sink cell. So bila sampai dekat kawasan sieve tube near the sink cell, sucrose akan transport into the sugar sink. Dia boleh berlaku secara active transport, dia boleh berlaku secara passive transport. So I not mention any mechanism. So the sucrose transport into the sink cell. Sink cell mendapat sucrose tadi. Sink cell mendapat sucrose. Dan sink cell apabila dia mendapat sucrose, dia akan simpan atau guna sucrose tersebut. So tengok ya. The sink cell use or store the sugar. Highlight perkataan sugar. Maksudnya saya guna perkataan sugar dah. Apabila sucrose ini transport into the sink cell, kandungan sucrose di sini menjadi rendah. Kandungan sucrose di sini akan menjadi rendah. Oleh jadi demikian, apabila kandungan sucrose menjadi rendah, water potential at the sieve tube near sinks akan increase.
highlight water potential, highlight increase. Water potential dekat kawasan sink tu akan meningkat apabila dia kehilangan sukrose. Water potential yang semakin meningkat adalah sangat penting. Apa yang berlaku apabila water potential itu meningkat? Air mula akan keluar. So water will diffuse. Water will diffuse into the xylem by osmosis. So, nampak ya? Water will diffuse into the xylem by osmosis. Dan apabila air hilang, maka hydrostatic pressure pun akan berkurangan. The hydrostatic pressure at the sieve tube near the sink is lower. So penting untuk kamu tahu benda ni. Dan hari kita cuba bincangkan tanpa kita tengok sebarang notes. Kita bincangkan melalui gambar kita. Kita akan mulakan proses pergerakan sugar ini melalui source cell. Faham tak apakah itu source cell? The sugar source adalah region di mana photosynthesis berlaku. Di situ sugar is synthesized. Sugar is synthesized. Untuk menggerakkan sugar itu akan digerakkan dalam bentuk sucrose. The sucrose is actively transported into the sieve tube. So apabila sucrose is actively transported into the sieve tube, maka the sucrose accumulate dalam sieve tube, menyebabkan water potential at the sieve tube near the source adalah rendah. Apabila water potential itu rendah, maka water diffuse into the sieve tube from the neighboring cell. Air mula masuk ke dalam kawasan sieve tube near the source. Apabila air masuk, air bergabung dengan sucrose akan menghasilkan satu tekanan. Tekanan itu dinamakan hydrostatic pressure. Hydrostatic pressure akan meningkat pada kawasan sieve tube near the source. Apabila hydrostatic pressure itu meningkat, dia menghasilkan positive pressure that push the phloem sac bergerak. The pushing of the phloem sac akan bergerak ke kawasan di mana tekanannya rendah. Biasanya tekanan rendah adalah pada kawasan sieve tube near the sink. Apabila sampai ke kawasan sink, the sucrose is unloaded. The sucrose transport into the sugar sink. Sugar sink adalah satu kawasan di mana sugar is being used atau sugar is being stored. Apabila sugar is unloaded, kandungan sugar adalah rendah di dalam ini. Apabila sucrose itu menjadi rendah, maka water potential mula meningkat. Apabila water potential meningkat, water will diffuse into the xylem to be recycled. Maka apabila air keluar, the pressure pun akan menurun. So pergerakan sucrose menuju ke sini biasanya akan bergerak sepanjang cytoplasm, iaitu secara symplastic pathway. Baik pelajar, jadi penting untuk kamu tahu pergerakan ini ya. Maka saya harap kamu boleh compare bagaimana pergerakan sucrose pada phloem dan juga pergerakan water and mineral pada xylem. Itu saja pelajaran kita pada hari ini. Good luck to all of you. Bye.